Mufas. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يا رب صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami My Quran Time, baca, faham, amal. Dan pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita memulakan juz yang ke-7, halaman yang pertama bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita memulakan hari ini bersyukur masya-Allah dengan juz yang ke-7 ya, dan pastinya tuan-tuan pun gembira kita sudah pun melewati 1/5 daripada Al-Quran. Ada 4 lagi bahagian dan kemudian kita dah habis sendiri apa Ustaz? Tak apalah, kita teruskan dulu perjalanan kita bersama dengan tuan-tuan. Diharapkan kita doa betul-betul pada Allah SWT. Allah izinkan kita sampai juz yang ke-30, kita melewati melihat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh share di Facebook, kita beritahu pada kawan-kawan ya. Dan lepas habis program ini nanti pun kalau tuan-tuan yang mungkin ada inisiatif nak membuat banner, nak beritahu kawan, beritahu pejabat, usahakan di sekitar Quran Time ini agar kita dapat mengambil cahaya daripada Al-Quran untuk kita bawa sebagai panduan hidup kita, dan harap-harapnya Allah izinkan ia menjadi syafaat apabila sampai di alam sana nanti, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita sama-sama memulakan pada hari ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan hidayah kepada kita, dan setiap hari jangan kita bosan meminta hidayah, kerana itulah hadiah yang paling berharga untuk tuan-tuan perempuan, untuk anak-anak, untuk saudara, rakan di pejabat, semuanya memerlukan hadiah yang tertinggi yang kita wajib baca pada setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah tunjukkanlah kami
ini jalan yang lurus. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan ya halaman pertama daripada juz yang ketujuh. Pada hari ini halaman 122. Jadi bagi tuan-tuan, apakah yang kita akan lihat bersama? Sebelum itu kita bagi satu soalan ringkas ya pada tuan-tuan yang berada di Facebook, mungkin boleh jawab ataupun bertanya kepada ahli keluarga ya, soalan ringkas sahaja, iaitu apakah satu perkara yang menyebabkan seseorang itu perlu melaksanakan kafarah memberi makan 10 orang miskin. Apakah satu perkara yang menyebabkan kafarahnya ataupun hukuman ataupun dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Jadi jawab di tuan-tuan boleh jawab di Facebook ataupun mungkin tanya pada anak, pada ahli keluarga. Moga-moga ini akan memberi peluang untuk kita sama-sama ya mengulang kaji dan melihat halaman yang ke-122. Jadi apakah sinopsis bagi hari ini? Pada ayat 83 hingga ayat 86 kita akan melihat kepada hubungan orang Yahudi dan Nasrani dengan orang mukmin, pemusuhannya serta berimannya ya orang-orang Kristian di kalangan orang yang bijak yang tahu, iaitu pendeta dan rahib. Ini yang kita akan lihat bersama. Dan kemudian pada ayat 87 hingga 88 kita akan melihat perkara yang dihalalkan termasuk boleh makan makanan yang baik. Ya, dan pada ayat 89 itu sumpah yang tidak disengajakan dan sumpah yang disengajakan serta kafarahnya ya. Jadi ini adalah halaman 122. Mari sama-sama kita baca ayat 83 hingga 87 dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, Al-Fadhil Ustaz Fazrul, terima kasih. Dan pada semua sahabat-sahabat Al-Quran di seluruh pelosok dunia yang menyaksikan My Quran Time baca faham amal, ramai sekali sahabat-sahabat kita bukan sahaja di Malaysia, bahkan di Singapura yang menjadi kita kata penonton yang sangat istiqamah dengan rancangan yang dikatakan mereka, saya sempat baca tadi, rancangan yang sangat tersayang bagi mereka, insya-Allah. Dan ada yang kata kita dah bersedia untuk juzuk yang ke-7 Ustaz. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan inilah silibus kita dah masuk ke juzuk yang ke-7. Mudah-mudahan daripada awal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan masuk pada surah Al-Maidah, kita akan nampak bagaimana keseluruhan bahagian pertama juzuk Al-Quran Karim ini. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita baca ayat 83 hingga 87. Dengan tarannum kali ini dengan tarannum Bayati Kurdi lah, sebagaimana surah Al-Fatihah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 83 hingga 87. Ini adalah kesinambungan, ya, walaupun ini adalah daripada juz yang ketujuh, kesinambungan daripada ayat 82 berkaitan dengan siapakah yang memusuhi kepada orang yang beriman di kalangan orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Tetapi orang Nasrani ini dia lebih dekat dengan orang-orang beriman. Mengapa? Kerana di kalangan mereka ada dua kumpulan, qissisin wa ruhban, iaitu di kalangan pendeta ataupun di kalangan rahib dan pendeta mereka, ya, orang yang dekat dengan agama. Rahib itu yang duduk dekat biara, yang tak kahwin, yang memang betul-betul menjaga amal ibadah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Maka pada ayat 83, qissisin wa ruhban, kalau kita tengok asbabun nuzul ini bila sahabat Ja'far bin Abi Talib, ustaz, ya, pergi ke Najasyi di Habsyah itu, bila Najasyi pemerintah ini panggil qissisin wa ruhban, pendeta rahib datang sekali mendengar apa yang dinyatakan oleh Ja'far bin Abi Talib, salah seorang sahabat yang dihantar sebagai duta, ustaz, ya, dihantar duta. Maka wa idza sami'u, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, iaitu Al-Quran dibacakan, Ja'far bin Abi Talib membaca surah Maryam pada waktu itu, apa yang berlaku? Kamu lihat mata mereka mengalirkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui daripada kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik dalam ayat ini, wa idza sami'u, bila mereka mendengar, ya, ma unzila ila rasul, apa yang turunkan kepada Rasul. Nabi tak datang pada waktu itu, Ja'far bin Abi Talib yang membacakan surah Maryam kepada mereka. Tara, kamu melihat a'yunahum tafid, ya, iaitu mata mereka mengalirkan air mata. Sebenarnya ayat ini sampai tafid saja, ustaz, sebenarnya dah cukup dah. Tetapi Allah tambah lagi dengan minad dam', ya, daripada air mata, kerana bila Allah beritahu lebih lagi, tafid itu sebenarnya dah keluar air mata dah, ya. Maksudnya bila dia dengar ayat Al-Quran, saya yakin tuan-tuan bila dengar Ustaz Tirmizi membaca Al-Quran, ada masanya ataupun mungkin pada setiap masa kita mengalirkan air mata. Air mata itu sebenarnya Allah kata tafidu minad dam', ya. Ini satu penghargaan Allah kepada ini orang Kristian, mendengar Quran mengalir air mata, Allah hargai. Jadi lebih daripada itu, kalau katakan tuan-tuan, ya, adik-adik, bila dengar ayat Al-Quran, ya, hati kita jadi lembut, kita rasa mengalir air mata kita. Sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Kalau yang qissisin wa ruhban, pendeta dan juga rahib ini, mimma arafu minal haqq, kerana mereka mengetahui minal haq, bukannya arafu al-haq, tapi minal haq. Apa maksud minal haq? Daripada sebahagian kebenaran. Baru dengar sikit, ustaz, baru dengar surah Maryam sahaja, mereka sudah tafidu minad dam'. Maka pada waktu ini kesan daripada bila mata itu, pasal bila mata sudah mengeluarkan air mata itu maksudnya daripada hati, ya. Tak mungkin orang keluar air mata kecuali kalau berlakon ke, ustaz, ya. Tapi itu bukan tak mudah, ya. Tapi keluar air mata kalau kita mendengar Al-Quran, ini sebenarnya penghargaan Allah. Allah kata, mereka cakap apa? Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya, wahai Tuhan kami beriman,
tulislah kami ini di kalangan orang-orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itulah yang berlaku kepada pendeta dan juga rahib bersama Najasyi ketika diziarah ataupun ketika Ja'far bin Abi Talib meminta perlindungan kepada Najasyi pada waktu itu. Dan mereka bercakap, ya, wama lana la nu'minu billah, ya, mana mungkin, mengapa kami tidak beriman pada Allah, wama ja'ana minal haqq, ya, apa yang telah didatangkan daripada kebenaran, wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kalau tuan-tuan perasan pada ayat yang ke-84 ini, mereka dia lebih kurang, ustaz, ya, kalau dah dengar ayat Al-Quran dah rasa terkesan, ya, dah bersyahadah kepada Allah, dia akan cakap, diri kita pun tuan-tuan akan cakap, mengapa saya tak beriman lagi padahal benda ni dah betul dah. Ya, itu perkataan kita lah yang mudahnya, wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u. Apa kesannya? Kita jadi tamak, kita jadi rindu, an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ya Allah, kami rindu sangat nak dimasukkan, wahai Tuhan kami, bersama dengan orang-orang yang soleh. Di mana kalau boleh di dunia ini, tuan-tuan, bersama dengan keluarga yang soleh, ya, berjumpa dengan kawan-kawan yang soleh, baca Quran, yang terkesan kepada kebenaran, dan lebih daripada itu, kita ingin bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada wa salihin bila sampai ke akhirat. Jadi ini adalah kesan semerta bila dengar Quran. Ini bukan Islam ni, bukan Islam. Tetapi bila mereka ini sudah pun qissisi wa ruhban, sudah ada fitrah kebaikan, walaupun dengar sebahagian kebenaran minal haq, itu pun ia memberi kesan. Dan itu sebabnya mengapa kalau katakan ada individu, kawan-kawan kita ataupun kita sendiri, tuan-tuan, ya, kalau katakan dengar Quran tak ada air mata, tak ada, kan, kemudian nak cakap bahawa ya Allah jadikan kami orang yang bersaksi, tak ada nak doa ya Allah jadikanlah kami masuk bersama dengan orang soleh pun tak ada. Itu sebagai satu petanda tak baik, ustaz, ya, petanda yang kita kena istighfar banyak-banyak, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah balasan kepada mereka ini, ya, mereka yang mendengar dan lembut hati sampai mengalir air mata? Allah nyatakan pada ayat 85, ada perkataan menarik kat hujung itu, al-muhsinin. Tapi kita baca sekali lagi, ustaz, ya, balasan kepada mereka yang sudah pun selalu dengar Quran ataupun dengar Quran kali pertama ni terkesan dengan air mata dan juga akhirnya bercakap doa demikian, balasannya ialah, jom ustaz, 85, ustaz. 85. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وذلك جزاء المحسنين. Sadaqallahu alazim. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan. Allah beri pahala, Allah beri ganjaran yang besar dengan bima qalu, ya, dengan apa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan, ya. Dan kalau tuan-tuan sampaikan pada kawan-kawan, kita kena baca Quran, ya, kita kena doa agar kita jadi orang yang soleh, kita dapat bersama Nabi. Kalau tuan-tuan bercakap begitu, sebenarnya apakah balasannya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga di bawahnya ada sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, ini adalah ganjaran kepada siapa? Bukan muslimin, bukan mukminin, tetapi di sini digelar sebagai al-muhsinin, ya, lebih tinggi lagi daripada orang yang bertakwa, ya. Bertakwa ada level tahap lebih tinggi, namanya al-muhsinin. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada sini? Mereka mendengar Quran, siapa yang sampaikan? Ja'far bin Abi Talib, orang Islam, sampaikan kepada orang orang Nasrani ataupun orang Kristian. Apa yang boleh kita belajar? Sebenarnya ustaz, ya, sebenarnya kita memang kena banyak berdialog, bercakap dengan orang Kristian.
Ya, ketika di US dulu saya adalah cakap beberapa orang kan. Tapi dalam konteks di Malaysia ini, kita kena cari kawan-kawan kita yang beragama Kristian, ya. Kita kena banyak bercakap dan salah satu percakapannya beritahu, dengarkan ayat Al-Quran. Betul. Pasal ayat Al-Quran ini dia memang adalah memang satu mukjizat, ya. Kalau saya dulu ada ikut satu penceramah dekat US itu, orang tanyalah etis yang bertanya tentang pelbagai perkara, dia bacakan saja surah Al-Qiyamah, terdiam dia. Terdiam. Ya, pasal apa? Pasal dalam surah Al-Qiyamah itu walaupun dia faham tak faham, lepas itu diterjemahkan, tetapi ia memberi kesan kepada hati yang sudah ada fitrah untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin kita berkatakan, tapi mengapa pada sejarah ada perang salib, kan? Maksudnya orang Kristian ni betul ke baik semuanya, kan? Allah nyatakan pada ayat 86 ada satu lagi golongan orang Kristian juga, ya, satu golongan yang bila mendengar Al-Quran memang dia akan kembali pada fitrah. Tapi kalau pada ayat 86, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ini satu lagi kumpulan dalam orang Kristian, iaitu apabila mereka ini kufur, mendustakan kepada ayat-ayat Allah, mereka itu adalah ashabul jahim. Membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan rasala, iaitu perkataan ini bermaksud hantar ataupun diutuskan. Ini yang kita lihat pada ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Rasala ini 513 kali, ya, banyak kali diulang kerana ia adalah satu tanda Allah sayang kepada kita. Allah hantarkan postman, ya, hantarkan cikgu untuk apa? Untuk menyelamatkan kepada orang yang nak dekat dengan Allah tapi mungkin terpesong sedikit, orang Kristian. Dalam masa yang sama juga untuk kita, dengan Rasul lah kita dapat risalah ini, kita dapat Quran ini. Jadi Quran campur dengan Rasul ini dua perkara yang amat penting, sehingga kan Quran ini bagaimana nak tahu cara diamalkannya, sudah tentu kita lihat kepada Rasul. Bila Rasul hantar kepada Ja'far ke Habsyah itu, diminta untuk baca surah Maryam. Biasanya orang kata nak berceramah, ustaz, ya, dia angkatlah perkataan dia itu ini apa sebagainya, tetapi sebenarnya jangan lupa perkataan yang paling tinggi untuk kita sampaikan kebenaran pada orang bukan Islam, pada orang Islam pun sebenarnya apa? Quran. Ya, inilah formula yang saya harapkan tuan-tuan, ya, pensyarah-pensyarah, siapa lagi, pemimpin-pemimpin, kalau katakan kita ingin bawa semua ke arah al-haq sebentar tadi, kita kena pastikan bahawa kalau boleh diangkat Quran di mana-mana sahaja. Dan inilah yang dibuat oleh Ja'far bin Abi Talib, duta, ya, duta daripada Mekah ke Habsyah. Orang nak minta perlindungan, biasanya dia mintalah, saya nak minta perlindungan itu ini apa sebagainya, tapi beliau dengan jati diri yang kuat membawa hadiah paling besar, surah Maryam, kepada Najasyi. Dan akhirnya inilah yang diabadikan dalam halaman 122. Dan kita berehat sebentar, kita sambung My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Dan hanya sebenarnya bahawa orang-orang yang beriman itu apabila dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka gementarlah, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, zadatuhum imana, maka bertambah imannya, dan kepada Allah lah mereka ni bertawakal, berserah diri. Moga-moga kita semua sahabat-sahabat Al-Quran semua akan menjadi sebahagian daripada apa yang Allah Taala sifatkan orang-orang yang beriman. Itu bila dengar ayat Al-Quran sayu hati. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, kadang-kadang kita dengar bacaan imam-imam Mekah sedang solat, mengalir air mata dia. Ada orang Afrikanya, orang belah Indianya, orang Asianya, mengalir air mata.
disebabkan Allah satu perasaan yang begitu hebat berlaku dalam ini, satu nikmat sebagaimana kata Ustaz Fazrul tadi. Inilah anugerah yang hebat. Walaupun kadang-kadang yang menangis itu kita tak faham apa yang disampaikan, tapi inilah mukjizat daripada wahyu ilahi. Apatah lagi kalau kita memahami setiap patah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton yang sentiasa setia dalam rancangan My Quran Time juzuk 7 kita hari ini. Saya baca sedikit komen-komen daripada penonton di FB. Muhammad Yasir Khamis, alhamdulillah, never miss My Quran Time, anywhere, anytime dan anyhow. Masya-Allah. Dah 7 insya-Allah. Terima kasih kepada 3 ustaz, dan ada satu komen daripada Syarifah Ahmad. Ya Allah, satu doa, anugerahkanlah kepada kami hati, mata, mulut dan telinga yang sentiasa digunakan untuk melihat dan membaca serta mendengar mempelajari ilmu Al-Quran. Masya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga kita aminkan kita di kalangan itu insya-Allah. Kita, keturunan kita insya-Allah. Amin. Baik, seperti biasa kita masuk sedikit ilmu tajwid. Kita dah bahaskan tentang qalqalah. Qalqalah itu kita pecahkan kepada 3 huruf qalqalah seperti biasalah. Qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim dan dal. Ada 5 huruf qalqalah dan kita pecahkan kepada 3 bahagian untuk mudah kita faham. Ada setengah para ulama hanya bahagi kepada 2 saja, sughra dan kubra. Okey. Maka kita bahagikan kepada 3 ini supaya ia ada satu kaedah untuk kita nak faham. Pertama, huruf qalqalah yang berada di tengah kalimah ataupun di tengah-tengah bacaan. Itu qalqalah yang sughra, yang paling kecil. Yang kedua, huruf qalqalah bila kita matikan huruf qalqalah itu ketika wakaf. Maknanya ketika wakaf di hujung kalimah itu kita wakafkan kepada huruf salah satu daripada huruf-huruf qalqalah yang 5 tersebut, maka jadilah qalqalah yang kedua disebut sebagai kubra, ataupun setengahnya menyebut wusta, sederhana. Kerana ia tidak ada tasydid. Hari ini yang ketiga kita lihat di slide, qalqalah akbar. Setengah menyebut qalqalah ini adalah qalqalah kubra. Yang sebut akbar dibahagikan sughra, kubra dan akbar. Dan yang lebih tepat ialah sughra, wusta. Yang kedua itu sebut wusta dan yang ketiga kubra. Walau bagaimanapun ada sedikit kita lihat pada perkataan qalqalah akbar ni merujuk kepada qalqalah yang kita wakafkan pada huruf qalqalah tetapi dia ada tasydid. Ia terjadi apabila wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid, yang sabdu tu, yang ada di hujung kalimah yang kita wakaf itu. Tengok contoh pula supaya lebih jelas. Okey, ini contoh ayat yang sangat famous yang kita baca tapi ramai yang tak perasan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb, pada perkataan wa tabb itu, ba itu ada sabdu. Tapi ramai yang baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak sama. Wa tabb dengan kasab yang seterusnya itu lain. Kerana tabbat yada abi lahabin wa tabb, ba itu ada sabdu. Bila ada sabdu, dia lebih asyad, dia lebih kuat daripada yang tidak ada sabdu. So tabbat yada abi lahabin wa tabb wala jidala fil hajj. Bukan haja. Haja kalau tidak ada sabdu, haja. Tapi kalau ada sabdu, fil hajj. Faqalu ya laitana nurad. Bukan nurad, nurad sebab ada sabdu. Dan yang akhir huruf qaf. Huruf ta tidak ada yang ada sabdu wakaf ya. Qaf apa nama tu? Qulillahu yahdi lil haqq. Lil haqq. Dia ada sabdu. Sebab apa? Kita ingat. Sabdu ni hakikat dia adalah harfan, 2 huruf. Maksud dia al-haqq. Kenapa dia lambat di situ? Kerana ada sabdu. Kerana pertama qaf itu mati mudghamah. Maksud dia mati. Al-haqq. Al-haqq. Al-haq dia mati dahulu, kemudian dia idgham masuk dalam qaf. Walaupun dua-dua mati tapi tak boleh kita baca al-haqq. Itu tak boleh terima akal macam tu. Sebab tu dia letak sabdu. Bila sabdu pertama dia mati al-haqq.
Begitu. Sebab sabdu ni kita kena hati-hati. Bila jumpa dalam Quran sabdu sahaja, ingat penonton-penonton, bila jumpa sabdu dalam Al-Quran, kita kena hati-hati. Berikan masa dia. Jangan terus al-haq. Dia seolah-olah macam tidak ada sabdu. Macam kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka sabdu at-tahiyya. Iyyaka, tak boleh baca iyyaka tak boleh. Ia berubah makna sebab sabdu itu mewakili dua huruf. Bila kita ringankan sabdu, kita hilangkan sabdu, ia seperti kita gugurkan satu huruf. Bila gugurkan satu huruf, ia boleh merubah makna. Bila ubah makna tu dia jadi kesalahan yang besarlah. Kalau dalam Fatihah, dalam solat, ia boleh beri masalah lah pada itu. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi menyampaikan pada hari ini qalqalah ada yang surah, ada yang wusta dan ada yang kubra, ya. Pembahagian itu mungkin ada istilah berbeza tadi Ustaz cakap, tapi yang pastinya cara bacanya kena betul lah. Yang pentingnya cara baca betul. Jangan pasal istilahnya sampai ni ataupun ada yang membuat hukum baru Ustaz ya. Yang itu kita tak naklah dalam kehidupan kita ini. Kita ingin berasaskan kepada panduan yang jelas ya. Baik, kita ingin teruskan pada ayat 80 tadi kita habis pada ayat 86, kita ingin pergi kepada ayat 87 sebelum kita baca lagi. Pada ayat 87 ini tuan-tuan kita diingatkan oleh Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibat, ya, jangan kamu mengharamkan yang baik apa yang telah dihalalkan kepada kamu, wala ta'tadu. Jadi ayat ini kesinambungan daripada tadi Ustaz ya, bila cakap tentang orang yang soft hearted, istilah bahasa Inggeris kan, lembut hati ini di kalangan bukan Islam ataupun orang Islam, dia kadang-kadang bila dia dah lembut hati itu dia mungkin dia melampau pula. Ya, jadi Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan perkara yang baik-baik. Yang baik-baik. Pasal bila kita dah mula dekat dengan Al-Quran, zaman Nabi itu ada sahabat. Dia kata pasal dia tengok Nabi ni memang baik. Jadi dia pun rasa dia tak nak makan, dia nak puasa. Ini geng-geng yang sahabat-sahabat yang memang baik ni, yang memang bila dengar Al-Quran dia amat terkesan. Jadi Allah ingatkan kepada kita jangan terlampau ekstrim sampai jadi macam orang Kristian. Orang Kristian rahib ini dia pasal ekstrim perasaannya itu, dia menangis-nangis juga. Tapi lepas tu dia kata saya tak nak kahwin. Itu dalam kerahiban. Ataupun dia tak nak makan contohnya ya. Kalau katakan zaman Nabi itu ada sahabat kata dia tak nak kahwin, dia tidak mahu tidur kerana apa? Kerana dia rasakan banyak dosa, dia kena baiki, jadi dia nak sembahyang tahajud saja. Jadi Nabi panggil mereka, Nabi menerangkan balik, aku puasa tapi aku juga makan kan. Aku solat malam tapi aku tidur kan. Jadi nak menunjukkan apa? Jangan haramkan perkara yang baik. Maksudnya ada yang kata bila dia rasa dah baca Quran ni dia rasa macam saya tak nak lagi lah, kereta besar ke dah tak nak dah kan. Padahal Allah dia cakap kalau kereta yang baik, makanan yang baik, rumah yang baik, jangan haramkan. Jangan pula kata kalau kereta yang besar, apa antara kereta besar Ustaz yang biasa dalam pasaran? Saya ni macam Alphard lah kot, contohnya kan. Okey. Dia boleh dapatkan, tapi pasal dia kata dah buanglah semua ni ya, walaupun sebenarnya dia ada keperluan. Dia bukan ideanya bukannya sampai melampau. Melampau tu maksudnya apa? Dia membazir, ataupun melampau satu lagi ialah bila dia kedekut sangat. Kan, kalau boleh dia pakai basikal je Ustaz, dia tak nak beli kereta pun. Pasal apa? Dahlah ini semua dunia semata-mata. Maksud mana dia nak mencari keredaan, tapi cara tadi tu agak caranya. Jadi kalau perkara itu secara umumnya semua benda adalah tayyibat ya, yang Allah halalkan itu tayyibat, maka jangan haramkan. Kadang-kadang mungkin kita rasa nak makan sedap sikit kan, tapi kita kata tak payahlah kan, kita dah buanglah dunia ni semua. Yang penting kita baca Quran kan, kita nak kembali kepada Allah SWT. Tapi sebenarnya Allah tak pernah haramkan benda-benda yang halal tersebut. Jadi ini perlu kita beri perhatian kerana dia ada kaitan juga dalam konteks sekarang ini. Kalau kita ada orang kata bahawa telefon ini pasal dia ada bercampur halal dan haram, untuk menjaga keimanan saya buang telefon. Contohnya kan. TV contohnya kan, TV ni banyak campur halal haram ya, baik saya buang. Saya pernah dekat dulu dengan ada satu keluarga ni, dia buang betul-betul TV dalam sungai. Pasal dia kata bahawa dalam TV ni, dahlah TV ni macam mata satu, dia kaitkan dengan Dajjal pula. Jadi perkara-perkara ini kalau tidak ada fakta, jangan ditambah-tambah. Khawatir kita ini tak tadu.
innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi apa lagi yang Allah beritahu pada kita? Jom kita baca ayat 88 hingga ayat 89. Baik, jom sama-sama kita membaca ayat ke-88 hingga 89 baki daripada muka surat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله. Surah Al-Azim, inilah bacaan daripada ayat 88, 2 ayat lagi, dan ayat 89. Ayat 87 tadi menerangkan tentang prinsip bagaimana jangan mengharamkan yang halal. Ada pertanyaan daripada Siti Najdah Muhammad Noor, kalau tiada TV sebab nak fokus belajar, tak apa ke? Ya. Dia kalau katakan kita tak nak TV, tak nak telefon kerana kita kata saya tak suka ataupun saya nak jaga fokus kepada belajar, tak ada masalah. Dia masalahnya ialah sampai diharamkan. Dia cakap pada orang sebenarnya haram TV kan, pasal dalam TV itu ada banyak perkara yang tak baik dan dia mata satu macam dajjal. Yang itu mengharamkan bagi pihak Allah, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita kata saya tak suka tapi kalau awak nak silakan, itu okey. Ya, kerana apa? Kerana kita tidak mengharamkan yang halal. Itu yang berlaku pada agama Kristian. Mereka mengharamkan, ya, mengharamkan benda yang Allah halalkan. Ya, jadi itu yang kita kena jelas di situ. Pada ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah daripada apa yang Allah rezekikan halalan thayyiba. Ya, halalan thayyiba itu dipasangkan kerana apa? Kerana halal itu mesti thayyib. Dan ada benda halal yang tak taib ustaz ya. Contohnya lah kalau kita beli nasi goreng kan. Tapi kalau dah sampai 3 hari kita letak kat luar, dia dah basi, dia halal awalnya. Tapi sudah tidak taib, jangan makan. Kan? Ataupun ada orang yang dia sakit contohnya kan. Memang halal contohnya seafood. Kan? Makanan apa, tapi kalau katakan dia ada gout contohnya lah kan. Ataupun kalau katakan halal, gula halal. Tapi disebabkan dia ada penyakit kencing manis ataupun dia ambil yang halal itu sampai beberapa botol gula contohnya, itu tidak tayyib. Jadi pakar kepada tayyib ini tabiblah kan, para doktor. Dan halal ini kita lihat pada hukum, dan makanan yang halal dan tayyib ini ada kaitan dengan takwa kita kepada Allah, allazi antum bihi mu'minun, ya, wattaqullah. Pasal makanan ini dalam hadis banyak perlu kita jaga halalan thayyibah, dan lebih daripada itu dia ada kaitan dengan kita ingin beribadah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita kena jaga kesihatan kita. Ini yang diberi penekanan pada ayat 88. Dan pada ayat 89 bercakap tadi tentang orang Kristian, ada yang mengharamkan yang halal, halalkan yang haram.
berlaku pada zaman Nabi, sahabat ya, yang kata tadi, saya sumpah saya tidak mahu tidur contohnya. Saya sumpah saya tidak mahu tidak mahu kahwin contohnya. Saya sumpah tak nak beli kereta besar. Kereta kecil ya. Sumpah. Kalau ada yang berkata begitu, maka Allah kata la yu'akhidhukumullahu bil-la'wi fi aymanikum ya. Allah tidak mengambil, tidak menghukum kalau sumpah itu dalam keadaan main ataupun casual, orang cakaplah ya, rasa macam orang Arab kan biasa begitu kan, wallahi ya. Tetapi kalau katakan memang kita dah ada aqattumul aiman, kalau katakan kita betul-betul bersumpah betul-betul, maka kita kena kafarah ya. Kalau kita nak tukar, maksudnya tersilaplah kan, kerana saya dah bersumpah betul-betul saya nak buat tapi tak jadi kerana ia ada kaitan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Contohnya tadilah kan, saya sumpah saya tak nak beli TV kan, tiba-tiba nak tengok Quran time kan. Baru ni ada anak hadiahkan untuk Puan Zaitun kalau tak silap, anak maknya TV contohnya kan. Jadi kalau waktu itu kalau kita kena tukar ya, maksudnya alamak dia ada Quran time contohnya, maka kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin daripada pertengahan ya, daripada matut'imun ahlikum, apa yang kamu biasa makan. Kalau selalu makan nasi Arab Ustaz, kena bagi 10 orang itu 10 nasi Arab. Dia tengok kepada cara hidup kita. Au kiswatuhum ya, kiswatuhum au tahriru raqabah, iaitu pakaian ataupun memerdekakan seorang hamba. Jika tak mampu puasa 3 hari, itu adalah kafarah ya, hukuman ataupun tebusan kepada sumpah idza halaftum. Halaftum ini maksudnya sumpah yang betul-betul kita nak laksanakan. Wahfadhu aymanakum, Allah kata jaga-jaga lepas ini ya, jangan main-main dengan sumpah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Inilah penerangan hukum sumpah di dalam kehidupan kita. Allah kata di hujung itu la'allakum tashkurun. Menarik Ustaz ya. Pasal apa? Pasal bila Allah dah cerita ini, bersyukurlah kerana Allah terangkan satu, bolehlah kita tak dapat balasan di akhirat nanti ataupun di dunia ini. Tapi yang keduanya, kita bersyukur juga kerana kita ada orang miskin. Ya, ada orang miskin. Kalau tak ada orang miskin, orang yang bersumpah ni tak boleh nak dia kena puasa 3 hari. Ataupun dia kenalah beli pakaian dan juga ni semuanya tak boleh. Pasal tak ada orang miskin. Bersyukurnya kita bahawa ada kaya miskin membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu situasi yang ada. Okey, ada situasi, ada resolusi ya. Selalu menyerah kepada kebenaran apabila didengari ya. Apabila kita dengar kebenaran, kita selalu menyerah dan juga selalu berdoa agar dapat bersama orang yang soleh. Itu yang kita belajar daripada ayat 83. Dan yang pastinya jaga makanan kerana ia ada kaitan dengan takwa yang kita belajar daripada ayat 87 sebentar tadi. Mari sama-sama kita doakan Allah memimpin kita dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah mata kami, telinga kami, hati kami untuk sentiasa membaca, mendengar dan mentadabburi ayat-ayat-Mu suci-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang apabila mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah, mengalir air mata kami ya Allah, gemetar hati-hati kami ya Allah, serta menambahkan lagi iman kami ya Allah. Kepada-Mu lah kami berserah ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, yang baik serta berkat kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berpegang dengan kebenaran, menyerah diri kepada kebenaran yang nyata ya Allah daripada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan salah silap kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah mengkabulkan doa kita harapnya, dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan. Kita ingin memastikan bahawa kesedaran tentang Al-Quran ini, kesedaran kepada non-Muslim juga dapat kita kongsikan. Inilah usaha dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen di mana kita ingin sama-sama tuan-tuan menyumbang dalam nombor yang tertera, dan lebih daripada itu kita ingin memastikan bahawa cahaya Al-Quran ini dapat kita sebarkan bersama. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ulangan jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan kita semua agar sentiasa bersama dengan Al-Haq, sentiasa lembut hati kita, mengalir air mata mendengar kalam daripada Allah SWT.
Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.